Sarawak, wilayah yang cukup sinonim dengan keberanian. Dalam apa jua keadaan sekalipun, anak Sarawak pasti akan mempamerkan semangat bujang berani demi mempertahankan kedaulatan negara dan mengharumkan namanya di persada antarabangsa. Pencarian bujang berani diteruskan lagi. Bersama saya Usman Ghazali, kita jejaki ikon keberanian Sarawak dan kenali kisah sang patriot, Panglima Sri Kandi dan mereka yang digelar Bujang Berani. Sebelum ini, kita telah mengetahui banyak kisah keberanian yang ditonjolkan oleh barisan pasukan keselamatan sepanjang perkhidmatan mereka di Sarawak. Banyak kisah tersebut berlaku semasa zaman konfrontasi Indonesia-Malaysia dan juga semasa zaman ancaman komunis. Dalam episod kali ini, kita akan kembali ke era yang lebih awal, iaitu selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Raja Charles Vyner Brooke telah memutuskan untuk menyerahkan Sarawak kepada British sebagai sebuah jajahan mahkota. Tindakan ini telah melanggar peruntukan dalam Perlembagaan Sarawak 1941 yang menetapkan bahawa Raja Charles Vyner Brooke akan menjanjikan pemerintahan sendiri kepada Sarawak. Akibatnya, lahirlah gerakan yang dikenali sebagai Gerakan Anti Penyerahan Sarawak, sebuah gerakan yang memerangi percubaan kerajaan British untuk memerintah Sarawak sebagai jajahan mahkota mereka. Pergerakan ini berlangsung dari Julai 1946 hingga Mac 1950. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan anti penyerahan ini, kami telah menemui Encik Rudi Effendi, seorang pengkaji dan penulis tentang sejarah kebangkitan nasionalisme di Sarawak. Semangat nasionalisme yang berlaku di Sarawak ketika itu amat meninggi, terutama apabila wujudnya kelompok pro penyerahan dengan anti penyerahan, menyedari bahawa kebanyakan kakitan kerajaan awam pada waktu tersebut tidak menyokong usaha untuk menyerahkan Sarawak. Kebanyakan mereka ada sedikit pendidikan. Kerajaan negeri pada waktu tersebut telah membuat keputusan yang drastik. Usaha kerajaan negeri Sri Dawson telah mengeluarkan satu sirkular yang dinamakan Sirkular nombor 9 yang menyebut bahawa mana-mana kaki tangan awam tidak boleh membangkang penyerahan Sarawak kepada koloni British, ataupun jika itu berlaku mereka harus meletak jawatan. Dan beliau melakukan ugutan kepada kaki tangan awam agar memikirkan antara integrasi ataupun perjuangan politik. Saya difahamkan hampir 400 orang telah mengambil keputusan untuk melepaskan jawatan masing-masing dalam pelbagai peringkat. Ada yang peringkat tinggi, ada peringkat rendah, ada yang lelaki, ada yang perempuan, pelbagai bangsa termasuk Melayu, Iban, Bidayuh, Cina. Semua mereka kan tidak bersetuju dengan ugutan yang diberikan tersebut, dan kebanyakan yang meletakkan jawatan ini adalah cikgu-cikgu. Begitu banyak sekolah yang ada di seluruh Sarawak dan cikgu-cikgu ini berhenti. Mereka adalah pejuang yang mengorbankan jawatan, mengorbankan wang ringgit untuk memperjuangkan hak Sarawak. Mereka inilah yang saya katakan selepas insiden tersebut terpaksa memikirkan cara lain untuk mencari nafkah. Ada yang jadi petani, ada yang jadi berkebun, ada yang berjualan, ada yang pindah dan sebagainya. Dan kehidupan yang mewah atau senang suatu ketika dulu menjadi berubah sekelip mata, tapi demi perjuangan, demi bangkangan. Dan itu, tindakan itu adalah satu kejutan bagi kerajaan British pada waktu tersebut. Semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh cikgu-cikgu ini, yang kebanyakannya terdiri daripada kaum wanita, telah menyemarakkan lagi perjuangan golongan anti penyerahan. Semangat ini, menurut Dr. Nadra Wina Isnin, merupakan titik permulaan penglibatan kaum wanita dalam perjuangan nasionalisme di Sarawak. Pada zaman tersebut tahun 1940-an, wanita selalunya di dapur
memainkan peranan domestik, bukan peranan yang terbuka, ya. Tetapi pada tahun 1946 disebabkan pergerakan ini telah mempengaruhi wanita untuk keluar menunjukkan semangat nasionalisme mereka. Zaman tersebut melihatkan kepada kebangkitan wanita. Nasionalisme wanita ini begitu nyata sekali, dan ada beberapa orang tokoh yang telah juga memainkan peranan dan telah meninggalkan dikatakan sebagai satu fenomena sehingga kan persatuan kaum lelaki, ini kaum bapa lah, begitu memberikan satu keizinan kepada wanita untuk bersama-sama berjuang dengan mereka. Maknanya tak ada segan silu, mereka tidak takut, mereka keluar. Dan sebenarnya mereka yang memimpin. Suara mereka lebih terdengar pada waktu tersebut. Dan pada saya ini merupakan satu detik nasionalisme, terutamanya dengan wanita yang telah berani menyuarakan pandangan. Dan ini menunjukkan bahawa mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Dan ini sesuatu yang pada saya sungguh unik, sungguh unik. Sebab mereka didorong dengan semangat itu. Semangat ini telah melahirkan beberapa tokoh kepimpinan wanita yang telah berjaya menyatu padukan seluruh rakyat Sarawak tanpa mengira bangsa. Antaranya ialah Puan Lily Eberwine. Kalau saya lihat Lily Eberwine ini, dia punya semangat tu, terutama yang dilihat oleh seorang pemimpin. Memang dia tidak pernah terlibat dalam politik, tetapi kepimpinan dia itu menunjukkan bahawa tak perlu masuk politik pun. Kepimpinan dia begitu nyata sekali, di mana dia boleh menggabungkan pelbagai lapisan masyarakat, untuk menentang penyerahan ini, dan juga beliau berani bergabung dengan Ajibah Abol, telah menyerahkan surat untuk peletakan jawatan pegawai kerajaan ini. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, Zaman dulu bukan senang nak dapat kerja, tapi mereka telah memberanikan diri. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai sejarah kebangkitan nasionalisme di Sarawak, khususnya tentang gerakan anti penyerahan yang berlangsung dari tahun 1946 hingga 1950. Tentangan ini telah berjaya melahirkan beberapa tokoh kepimpinan wanita yang berani untuk tampil ke hadapan memperjuangkan hak rakyat Sarawak. Antaranya ialah nasionalis Sarawak yang tersohor, Puan Lily Eberwine Abdullah, bujang berani kita dalam episod kali ini. Untuk mengetahui asal-usul dan kisah hidup Lily Eberwine, kami telah menemui Datuk Seri Hajah Hafsah Harun, anak sulung Lily Eberwine. Lily Eberwine adalah anak kepada John Eberwine, seorang Eurasian berasal dari Scotland dan tinggal di Cocos Island. Mak dia orang Melayu Semanggang, bernama Mazna binti Ali binti Alam. Dia diperanak di Kuching, di Moss Road di sana. Waktu dulu lah, kalau seorang Melayu kahwin orang putih lah, mesti ikut adat orang putih. Dan semua cara orang putih dia ikut. Hingga diantar ke Singapura, belajar sekolah sana. Di sanalah dia banyak pengalaman. Dia sekolah di Raffles School. Saya ingat itu adalah menjadi satu panduan hidup untuknya. Bukan calang-calang orang dapat bersekolah di Raffles School. Sekolah yang tertua di Singapura ini telah melahirkan ramai pemimpin, termasuklah Perdana Menteri dan Presiden Singapura. Lily Eberwine berpeluang untuk merasai pengalaman yang berharga ini. Namun, segalanya berubah apabila ayahnya meninggal dunia. Sesudah bapa dia meninggal, dia terpaksa balik ke Sarawak dan tinggal dengan mak. Mak seorang Melayu dan waktu itu putus hubungan dengan keluarga-keluarga atau kawan-kawan yang sama seagama. Dia beragama Kristian dan selepas 2 tahun, 3 tahun bersama ibu dia didedah kepada hidup sebagai seorang Islam. Dia masuk Islam. Sudah dia diajar ngaji, dia juga mengajar budak-budak dekat kampung yang tidak sekolah, tidak mengaji, ajar ngaji lah.
dia mula mengajar, membawa anak-anak kampung belajar ABC, belajar sekolah. Saya ingat itulah turning point dia, ya. Suka kepada pendidikan dan seterusnya yang lain dalam hidup dia. Pengalaman mengajar anak-anak kampung telah sedikit sebanyak mencorak perjalanan hidup Lily Eberwine yang selepas itu lebih mesra dipanggil Cikgu Lily. Sebelum kita mengenali beliau sebagai seorang cikgu, bagaimanakah perwatakannya sebagai seorang ibu? Dia seorang yang very disiplin. Tak ada hengki-pengki lah. Kalau nak cakap, mesti cakap betul. Cakap benar. Tak boleh cakap bohong. Dan kepada dia istilah aku fikir. Dia tak nak aku fikir. Aku mesti tahu. Kalau salah, aku fikir macam ni. Dia kata no. You must know. Dan yang seterusnya, dia sangat rapat pada kami. Selalu cerita hal keluarga dia lama. Saya lah. Harga keluarga dia. Dua darjat tu. Hidup mula senang. Waktu dia anak orang putih dulu. Sepupu dia jadi boy cookie lah. Boy dia tukang masak dan sebagainya. Hidang makan. Apabila dia sudah jadi anak Islam, dia terpaksa pergi makan, cuci pakaian yang sepupu dia yang dulu menjadi jadi tu. Allah beri dia semangat kental, ya. Kalau dia dapat mengatasi tu, dia dapat mengatasi yang lain. Semangat kental inilah yang telah membantu Cikgu Lily mengharungi waktu yang paling mencabar dalam hidupnya, iaitu semasa bermulanya gerakan anti penyerahan apabila beliau dan ramai penjawat awam yang lain telah meletakkan jawatan. 338 orang pegawai kerajaan, semua jabatan, termasuk polis, custom, semua jabatan. Ada mereka yang berhenti, mereka yang mula-mula protes dan hingga sanggup tinggal kerja. Mereka ni menempuhi banyak cabaran. Maklumlah, tak bekerja, nak beri makan anak bini. Dan hingga yang saya tahulah, kawan-kawan rapat mama saya paksa menjadi bekerja di South Turf Club. Waktu ada lomba kuda, ya. Dia jadi tukang cuci rumah kuda tu. Cikgu tu. Kepayahan yang dilalui oleh ahli 338 demi memperjuangkan hak rakyat Sarawak memang sangat mencabar. Bukan senang untuk mempertaruhkan periuk nasi dalam usaha untuk menentang penyerahan Sarawak kepada pihak British. Apakah yang dilakukan oleh Cikgu Lily semasa beliau tidak bekerja? Waktu dia tinggal di rumah, anak-anak sekeliling rumah tu banyak tak sekolah. Saya ingat jiwa guru ni rasa tak sedap tengok budak-budak main-main tapi tak buat apa-apa. Jadi dia mulalah buka kelas lah. Panggil budak tu belajar Inggeris. Mula-mula seorang abang tu, kemudian adik-adik semua. Sebab tu sepupu semua. Agaknya saya ingat sampai 20-30 orang murid dekat kampung-kampung semua ikut dengar. Sebab Cikgu Lily ni, nak sekolah anak, pergi sekolah Cikgu Lily. Sekolah Cikgu Lily inilah yang telah menjadi apa yang ramai kenal sebagai Sekolah Inggeris Satok, sebuah sekolah persendirian yang bermula dari rumah Cikgu Lily sendiri. Saya ingat waktu tu bukan saja pada siang hari, mak saya buka kelas untuk biar belajar bahasa Inggeris, tapi pada malam juga ada night school untuk anak-anak yang sudah bujang di rumah tangga dekat kampung belakang tu, nak tambah belajar bahasa Inggeris juga, ya. Pelajaran itu tak perlu umur. Siapa nak mau belajar, belajarlah. Hingga pernah saya ingat 2 orang daripada kelulusan boys home, tapi lagi betul, paksa diantar sekolah kami dan diberitahu budak ini jahat, nakal lah. Alhamdulillah, pada waktu dia kami sana, mereka lah yang menjadi ketua murid-murid. Waktu perayaan atau perayaan, mereka lah yang bawa bendera. Mereka lah jadi murid yang begitu baik. Alhamdulillah. Sebelum ini, kita telah mengetahui sikit sebanyak
mengenai kisah hidup Cikgu Lily Eberwine dan sejarah sekolah yang beliau dirikan sendiri, iaitu Sekolah Inggeris Satok. Wujudnya sekolah ini yang dibiayai sendiri sepenuhnya menunjukkan kesungguhan Cikgu Lily untuk memastikan pendidikan anak-anak Sarawak tidak terjejas akibat era anti penyerahan. Untuk mengenali lebih lanjut tentang perwatakan Cikgu Lily sebagai seorang pendidik, kami berjaya menjejaki Ustaz Jahidin Abdul Latif, bekas murid di Sekolah Inggeris Satok. Cikgu Lily sebagai teacher kami seorang yang berani, tegas, berprinsip dan sangat kuat berdisiplin. Maka dia menekankan pentingnya pendidikan, maka pendidikan itu yang akan mengubah nasib bangsa dan diri kita sendiri. Terutama yang hebatnya dia waktu mengajar, terutama mengajar di antaranya bahasa Inggeris, reading. Bukan hanya reading, tetapi reading, proper reading. Pronunciation dijaga bahasa Inggeris, kemudian faham. Itu yang hebat dia mengajar. Selain pencapaian akademik, khususnya dalam penguasaan bahasa Inggeris, apakah ciri-ciri yang telah diterapkan dalam anak-anak Sarawak yang berpeluang untuk mengalami pembelajaran di Sekolah Inggeris Satok? Pelajar-pelajar di Sekolah Satok adalah pelajar-pelajar yang berani, berdikari, dan bila diberi ruang dan peluang, memang dia akan bangun untuk berpidato, berbahas. Selain daripada belajar, maka guru di sekolah mengajar kemahiran tangan, menjahit, membuat stocking dan sebagainya. Kemudian sampai masanya ada sales work, jualan. Maka dijemput ibu bapa dan orang ramai untuk hadir di sekolah melihat hasil yang dilakukan oleh anak didik mereka di sekolah. Dari perbualan saya bersama Ustaz Jahidin, memang ternyata yang dia sangat bersyukur kerana dapat melalui satu pengalaman pembelajaran yang unik semasa di Sekolah Inggeris Satok. Walaupun hanya sebuah sekolah yang serba sederhana, namun impak pembelajarannya sangat mendalam. Itulah sebabnya kami dari sekolah itu jadi muncul sebagai pelajar-pelajar yang bijak, bersyarah, berpidato, berdebat dan sebagainya. Memang sudah dididik. Waktu saya masuk di sekolah Arab pada rengas tahun 1964, jadi Mr. Sufyan pada ketika itu menanya, macam mana awak boleh menguasai bahasa Inggeris begini rupa, menulis esei, composition, kemudian bercakap. Ya, kita memang dari darjah 1 dah dididik. Penguasaan bahasa Inggerisnya telah memberi Ustaz Jahidin satu kelebihan dalam perjalanannya untuk menimba ilmu. Sebagai seorang bekas murid, apakah detik yang paling membanggakan bagi Ustaz Jahidin semasa berada di Sekolah Inggeris Satok? Waktu itu yang teringin sangat melihat sekolah private ini, seorang Gubernur British pada waktu itu, Sir Anthony Abel. 1959, tahun akhir saya di sekolah itu, maka sempat prinsipal kita, Teacher Lily dan Datuk Afsar Harun dah menjadi guru kami pada waktu itu, mengurus bagaimana menyambut seorang Gubernur British yang ingin melawat Sekolah Satok English School sebagai sebuah sekolah primary yang berdikari, berkesinambungan, tetap dengan pendirian mau Sarawak bebas merdeka. Lawatan Gubernur Sarawak ke Sekolah Cikgu Lily sangat bermakna kepada semua yang terlibat dalam penubuhannya. Pengiktirafan yang diberikan oleh seorang pegawai kolonial British sudah tentu telah menaikkan lagi semangat Cikgu Lily untuk terus mendidik anak-anak Sarawak demi melahirkan generasi yang bersedia untuk memimpin wilayah tercinta pada masa akan datang. Di antara rakan-rakan mereka yang berketerampilan yang menyerlah ada almarhumah Datuk Ajibah Abul. Maka kita melihat dalam era kemerdekaan kebangkitan, maka almarhumah Datuk Ajibah Abul
sebagai politician bangsa kita, muncul sebagai menteri. Begitu juga kita yang di kebelakang ini muncul juga mengikut apa yang telah dilakukan oleh guru kita, teacher kita, pembimbing kita untuk meneruskan kesinambungan untuk muncul membimbing. Itulah antara tanggungjawab seorang pendidik, iaitu untuk membentuk bakal pemimpin, bukan sahaja di peringkat tertinggi, malah untuk setiap lapisan masyarakat. Kami berkesempatan untuk menemui Puan Ani Hashimah, seorang lagi bekas murid Cikgu Lily yang telah banyak belajar daripada mentornya. Setelah bapa saya meninggal, dialah yang orang menjaga saya adik-beradik. Itulah saya rapat dengan dia. Dia banyak mengajar saya tentang kehidupan seharian, tentang kita etika, kita bercakap dengan orang, dan even table manners semua dia ajar. Jadi apa yang saya ada sekarang, perwatakan saya sekarang banyak daripada didikan beliau juga. Sebagai seorang murid wanita, selain pendidikan akademik, apakah kemahiran lain yang dapat dipelajari semasa berada di sekolah Inggeris Satok? Di sekolah dia ada kelas cookery class, sewing class. Dari situlah kami anak-anak murid belajar macam mana nak buat tudung, sapu tangan. And then setiap hari Sabtu ada cookery class. Kami diajarkan untuk memasak, membuat kuih. Apa yang jadi signature masakan dia adalah bubur pedas Sarawak. Bubur pedas dia adalah unik, lain dari yang lain. Itulah makanan yang masih digemari oleh kami semua sekeluarga. Cikgu Lily Eberwine bukan saja menitik beratkan pencapaian dari segi akademik, malah beliau berusaha untuk memperkasakan golongan wanita dengan mengajar mereka kemahiran asas dalam kehidupan. Itulah dia kesungguhan seorang pendidik bangsa yang bernama Lily Eberwine. Akhir kata, apakah nasihat anaknya sendiri kepada golongan wanita di luar sana? Semangat kewanitaan itu mesti ada. Wanita mesti menentukan. Satu, wanita adalah wanita, ada hak dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negara. Dan kedua, wanita mesti berani. Mesti berani, jangan takut. Kita mesti jadi wanita yang menjadi contoh kepada rumah tangga dulu, dan seterusnya pada masyarakat, dan seterusnya untuk menjadi wanita hingga menjadi wanita pemimpin negara. People will always comment on you. Take the one that built you, criticize comments that really helps you. You take it and then you work on it. But those that really wants to put you down, just put it aside and just empower yourself. When you empower yourself, that's when you empower others as well.